InsyaAllah kita boleh mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada malam ini dalam satu rancangan, satu program yang kita susun, iaitu untuk kita sama-sama berbincang berkenaan dengan realiti perkembangan perjuangan di akhir zaman, insya-Allah sesuai dengan suasana kita hari ini yang berada dalam keadaan yang berbagai-bagai ujian dan tipu daya. Sesungguhnya ujian dan tipu daya yang ada pada hari ini yang datang daripada musuh-musuh Islam yang terlalu halus sehingga kita tak perasan bagaimana mereka menipu kita. Banyak perkara yang mereka buat dalam rangka nak menipu kita tu, dan insya-Allah pada siri-siri yang kita lakukan, yang kita buat, insya-Allah kita ingin mendedahkanlah beberapa tipu daya mereka sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga sesuai dengan pandangan-pandangan ulama-ulama yang muktabar. Ulama yang muktabar ini ialah ulama-ulama yang jelas kepimpinan mereka, ilmu mereka, penghayatan hidup mereka, sehingga kan mereka sanggup menggadaikan nyawa mereka. Jadi orang-orang yang beginilah yang kita jadikan sebagai contoh, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu telah mendapati bingung dengan kita kata pandangan-pandangan ulama, maka carilah ulama-ulama yang berada di barisan depan, yang berjihad, yang berjuang, bukan hanya sekadar ulama-ulama yang ada kopiah, ada serban yang tebal, ataupun kita kata yang ada degree sampai PhD, tetapi kehidupan mereka tidak menggambarkan perjuangan. Jadi kita melihat ulama yang betul-betul berjuang. Dan perjuangan itu ialah perjuangan yang benar-benar untuk menegakkan Islam, bukan hanya sekadar perjuangan yang dicipta, yang direka oleh mereka mengikut logik pemikiran mereka semata-mata. Ini ada juga ulama-ulama yang bagaimana mereka menyatakan bahawa mereka berjuang, tetapi hanyalah sekadar menulis buku, ataupun hanya sekadar mereka berceramah dan berkhutbah. Hanya sekadar juga mereka yang berada di atas keadaan bergantung dengan jawatan, bergantung dengan pangkat, gaji dan sebagainya. Ada bos, dia ada bos selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama-ulama begini kita tengok betul-betul bagaimana kehidupan mereka, dan sekiranya tidak bertepatan dengan sunnah Rasulullah SAW, perjuangan dan jihad tadi, maka kita tidaklah mengambil mereka sebagai panduan kita. Satu lagi, apa yang digambarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimallah, bagaimana keadaan dia kata bila kamu keliru, kamu rasa susah hati tengok apa perkara yang berlaku, ataupun kamu tidak mendapat pandangan, tak tahu nak pilih mana, kelirulah dengan banyaknya ijtihad, banyaknya khilafiyat, perkara-perkara khilaf itu, maka dia kata kamu carilah ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang macam mana itulah yang digambarkan ulama-ulama yang dibenci oleh musuh Islam. Jadi kalau ulama itu dibenci oleh musuh Islam, menjadi satu kita kata ditarget, disasarkan oleh musuh Islam, maka mereka itulah kata Imam Syafi'i merupakan
orang-orang yang perlu kita jadikan sebagai panduan dan rujukan, insya-Allah. Pada malam ni kita akan sambung sikit apa yang telah kita bincangkan lepas. InsyaAllah kita mulakan dengan kalimah syahadah. Mudah-mudahan kita dapat sentiasa mentajdidkan iman kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung sedikit apa yang kita telah bincangkan sebelum ini. Yang pertama sekali, kita telah mengetahui bahawa sesungguhnya musuh itu dia sentiasa merancang untuk menghancurkan umat Islam. Menghancurkan umat Islam. Dan mereka merancang bukan baru, tapi dah lebih daripada 500 tahun. Secara umumnya di Nusantara ini mereka merancang lebih dari 500 tahun. Dan mereka merancang di kawasan kita ini sehingga kan menjadikan kita ni menjadi biasa dengan perkara yang mungkar, menjadi biasa dengan jahiliah. Sehingga kita tak dapat nak bezakan yang mana satu Islam, yang mana satu jahiliah. Sehingga kita tak faham macam mana cara nak bereaksi, respon dengan suasana-suasana yang ada. Sebab kehidupan kita tidak dipenuhi ataupun tidak dikelilingi oleh sumber-sumber yang saleh. Banyak yang jahat, banyak yang mungkar, banyak yang maksiat. Kalau baik pun ada berlapis-lapis. Baik pun ada berlapis-lapis, ada di dalamnya perkara-perkara yang mungkar, yang maksiat dan sebagainya. Jadi insya-Allah hari ini kita akan melihat sekali lagi berkenaan dengan sistem demon crazy. Kita nak sambung sikitlah perbincangan kita. Sebenarnya saya telah pun berbincang kepada tuan-tuan puan-puan tentang makna demokrasi ini. Demon crazy ini maknanya, yang pertama sekali kita nak kena faham bahawa sistem yang diasaskan di barat ini daripada Yunani ini tidak ada dalam istilah Al-Quran, dalam istilah hadis tak ada. Dia bukanlah satu sistem daripada Islam. Dan ia merupakan satu sistem yang telah ditajdidkan oleh pihak revolusioner, Renaissance, yang pada masa sebelum ini untuk membuang agama daripada sistem pemerintahan. Dan ini menunjukkan bahawa sebenarnya sistem yang dibawa itu disebut Demos Kratos, itu sistem demokrasi pemerintahan rakyat itu adalah merupakan satu sistem yang mereka tajdidkan pada masa itu. Mereka memperbaharuinya itu dalam rangka untuk menjauhkan manusia antara kehidupan dan agama, antara pemerintahan dan akhirat contohnya. Jadi mereka nak jauhkan. Jadi ini adalah merupakan asas kepada demokrasi. Jadi demokrasi ini telah dibawa oleh penjajah. Penjajah telah bawa demokrasi ini sebagai satu sistem supaya dia boleh kontrol manusia. Jadi demokrasi ini satu sistem yang boleh dia kontrol manusia. Dia tidak berasaskan kepada iman, tidak berasaskan kepada takwa, tidak berasaskan kepada ihsan, tidak berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka senang untuk dimanipulasi. Dan dalam hal ini kita pun telah menyatakan bahawa ada 3 jenis manusia yang Muslim ini dalam menanggapi demon crazy ini ataupun demonstrasi ini. Yang pertama ialah yang menerima 100%, yang mengambil 100%. Maka dia menyatakan inilah perjuangan, inilah di sistem yang kita nak dan sebagainya. Maka yang ini adalah merupakan mereka yang amat bahaya akidahnya. Ada setengah-setengah ulama menggambarkan mereka ini boleh membawa kepada syirik yang besar dan sampai membawa kepada kufur, sampai membawa kepada keluar Islam. Ada yang ulama yang memfatwakan demikian. Bergantung kepada adakah dia jahil, tak jahil dan sebagainya lah. Jadi yang pertama sekali mereka yang menerima 100% demokrasi ini.
maka dia ada hujah dia lah. Saya dah bincangkan dalam bulan yang lepas. Dan kemudian bagaimana ada juga yang kumpulan yang kedua pula ialah kumpulan yang menolak 100%, iaitu kumpulan yang menyatakan bahawa demokrasi itu adalah merupakan sesuatu yang bukan daripada Islam, sesuatu yang meletakkan rakyat ataupun manusia sebagai pembuat hukum melebihi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dan Sunnah. Dan ini boleh membawa kepada musyrik, menjadi orang yang mensyirikkan Allah, boleh menjadikan orang yang mengkafirkan Islam. Kerana demokrasi itu bukan Islam. Demokrasi itu adalah sistem daripada Barat, daripada Yunani kita sebut tadi, dan juga telah ditajdidkan, diperbaharui oleh mereka yang mahu menentang agama, iaitu gereja. Pada masa itu mereka tak mahu gereja. Jadi ini adalah pendapat yang benar di dalam Islam. Kita tidak boleh meletakkan sesuatu yang lebih, makhluk itu lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih tinggi daripada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada satu yang jelaslah. Jadi sebab itu yang pertama sekali, akidah orang beriman tak boleh menerima demokrasi sebagai sistem hidup dia, sebagai satu yang dipegang, satu yang dihayati, satu yang dia menjadi kita kata menjadi penghayatan dia, pergantungan dia. Dan di kalangan mereka yang memahami akan hakikat ini, ada dua pula pendekatan. Pendekatannya yang pertama sekali memang tak terus terlibatlah, tak nak terlibat langsung daripada sistem ini. Kerana sistem ini dikatakan sebagai sistem yang syirik, kufur, yang kafir dan boleh membawa kepada kafir dan sebagainya, maka dia tidak mahu terlibat langsung dengan aktiviti yang ada di dalam sistem demokrasi itu. Dan inilah salah satu daripada pandangan-pandangan yang ada pada ulama-ulama kita jugalah. Dan yang kedua, pandangan ulama-ulama kita juga menyatakan bahawa betul demokrasi ini ada perkara-perkara adalah merupakan syirik dan sebagainya. Tetapi kita digambarkan menerima tadi, kita ambil demokrasi tadi bukan sebagai sistem yang kita nak tegakkan, sebagai sistem yang kita redha, sebagai sistem yang kita hajat, tetapi merupakan hanya sekadar untuk memelihara beberapa maslahah yang digambarkan sebagai dakwah. Kerana untuk nak membina sesuatu kekuatan ketika mana kita tidak kuat. Kita tidak kuat, jadi kita tidak ada kekuatan dan sebagainya, maka kita hanya mengambilnya sebagai rukhsah. Rukhsah ni satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam firman Allah yang menggambarkan bahawa kita tidak dilarang, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. Jadi Allah tidak melarang daripada kamu itu berbuat baik dan berlaku adil. Berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangi agama kamu. Kalau dia tak perang kamu, dia hidup bersama kamu, dalam keadaan itu, maka kamu mempunyai satu kewajipan untuk berdakwah. Buat baik pada dia. Kenapa buat baik? Buat baik bukan sebab kita redha dengan dia jadi kafir, dia redha dengan dia ikut sistem yang musyrik, tapi berbuat baik dalam rangka dakwah. Sebab tu bukan saja berbuat baik, Allah menggambarkan kita perlu ada berlaku adil. Apa berlaku adil? Maksudnya kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita mengikut panduan-panduan daripada sunnah. Jadi maknanya adil ini ialah kita tidak melangkaui syarak, tidak melangkaui perkara-perkara yang ada dalam Quran dan hadis Nabi. Jadi berlaku adil. Dan mereka tidak berperang dengan kamu dan mereka tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, maka sesungguhnya innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu Wa Taala amat mengasihi orang yang berlaku adil, yang meletakkan sesuatu pada tempatnya lah. Itu maksud berlaku adil tadi. Tetapi pada masa yang sama, Allah melarang kita untuk berkawan dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum. Jadi kita lihat Allah larang kita untuk berbaik-baik, menjadi teman rapat, berkawan dengan orang yang memerangi kamu, agama kamu, dan juga yang akan mengeluarkan kamu, menghalau kamu daripada kampung halaman. Ini Allah melarang kita lah
untuk menjadi orang-orang yang bersama-sama dengan mereka. Jadi pada masa yang sama, bila kita bergabung dengan masyarakat dalam rangka dakwah, dalam rangka untuk membina kekuatan-kekuatan tadi, maka kita dilarang untuk kita bersama-sama dengan orang yang memerangi Islam. Tak boleh. Kalau dia perang Islam, ada belakangnya itu musuhnya, sebagai Zionis ke, sebagai Nasara yang memusuh Islam, Yahudi yang memusuh Islam, atau sebagai mereka yang musuh Islam tadi, maka Allah larang kita untuk berbuat baik dengan mereka. Ini maknanya kita melihat bagaimana kita kena memahami fiqh dakwah dan juga sistem fiqh haraki yang telah dihurai oleh para ulama kita. Fiqh and haraki, manhaj fiqh haraki, yang mana kita perlu faham realiti, waqi'. Dan zaman-zaman hari ini, zaman kita apa ini? Zaman kita ialah mulkan Jabariyah. Islam dalam keadaan ditekan, dikacau dan sebagainya. Dan Islam dalam keadaan ditekan, dikacau itu, maka seolah-olahnya kita seperti di Mekah. Keadaan di Mekah di mana Nabi SAW dan sahabat-sahabat ditekan, ditangkap, ada yang dibunuh, ada yang macam-macam dilakukan. Sebagaimana yang berlaku kepada keluarga Yasir contohnya, yang mana Sumayyah dibunuh dan Yasir juga dibunuh. Kemudian Ammar pada masa itu dia mengaku Tuhan betul dan sebagainya. Dia mengucapkan kalimah kufur dalam lidahnya, tapi hatinya tetap beriman. Maka dia bertanya dengan Rasul, ya Rasulullah, aku sebenarnya beriman ya Rasulullah, tapi aku takut, aku bimbang melihat akan keadaan yang berlaku pada ibu dan ayah aku dibunuh tadi, Yasir dan Sumayyah tadi. Maka aku terkeluar daripada mulut ni mengatakan aku beriman dengan berhala-berhala melakukan kufur. Jadi Nabi mengatakan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Jadi maknanya benda itu tidaklah merupakan satu yang kesalahan, sebab hatinya memang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah disebut rosah. Rosah ni maknanya satu peringkat maka kita mungkin terpaksa melakukan sesuatu yang seolah-olahnya seperti luarannya itu macam kufur sebagainya. Luarannya itu nampak, tapi bukanlah nampak direct itu kan, macam Ammar tadi nampak direct langsung kan. Tapi sebenarnya kita terpaksa buat itu. Kenapa? Kerana mulkan Jabariyah tadi, kerana adanya perkara-perkara yang sebenarnya menekan dan sebagainya. Dan ada juga dalam rangka-rangka fiqh dakwah dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita lihat dalam hal ini, maka para ulama kita yang muktabar, yang kita nampak sahih, maka dia menyatakan ada dua pandangan. Yang pertama, jangan ikut. Yang kedua, ikut dalam rangka untuk nak melaksanakan tanggungjawab kita untuk membuang mafsadah, kerosakan yang lebih besar daripada kerosakan yang kecil. Jadi pemilihan itu lebih baik daripada dictatorship. Mulkan Jabariyah itu dictatorship. Kepimpinan diktator itu lebih buruk daripada kita boleh memilih ketua kita. Jadi sebab itulah dalam rangka untuk membuang sesuatu yang lebih besar mudaratnya, ini kaedah syarak. Maka kita diizinkan untuk terlibat. Ini pandangan sebahagian daripada ulama yang ada. Maka ini adalah masalah khilafiyah. Saya sebut sekali, ini masalah berbeza pandangan. Jadi ada pandangan ulama yang kata tak boleh terlibat langsung, ada pandangan ulama kata boleh terlibat, tapi bukan akidah kita, bukan pegangan kita. Itu adalah sistem jahiliah, itu adalah sistem yang kafir, sistem yang musyrik, yang membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bukan itu yang kita redha, bukan itu yang kita nak pertahankan. Kita hanya terlibat sekadar untuk nak membuang darurat ataupun kita mafsadat, perkara yang kita kata merosakkan yang lebih besar daripada yang kecil-kecil. Maka ada di kalangan ulama-ulama yang berpandangan demikian. Maka bagi kita hendaklah kita melihat perkara itu adalah khilafiyah. Khilafiyah maknanya di kalangan kita ni, kalau boleh kita tak naklah bergaduh, menjadi alasan kita untuk bergaduh, bermusuh dan berpecah belah, malahan mungkin sampai peringkat berbunuh-bunuhan sesama Muslim. Jadi kita nak elakkan perkara ini. Sebab ini adalah adab dalam berbeza pandangan. Adab dalam berbeza pandangan, kita kena meraihkan pandangan-pandangan itu. Kalau kita dah ada Amirul Mukminin besok, dah ada khalifah, dah ada kita kata orang yang akan memimpin daulah Islam, maka pada ketika itu semua yang ada itu akan disatukan. Tindakan akan disatukan. Cuma sekarang ini kerana ada perbezaan pandangan tadi, maka kita berlapang dada. Sebab itulah kita jangan terlibat dengan
menjadi mereka yang apa ni kita kata duduk di dalam perancangan jahat apa namanya ni, Zionis dan sebagainya tadi, sehingga keluar perkataan-perkataan tafsik ni, keluar perkataan-perkataan memfasikkan orang, ataupun tabda', membid'ahkan orang, ataupun takfir, menuduh orang kafir. Jadi ini semua kalimat-kalimat yang kotor, yang tidak sepatutnya keluar daripada seorang Muslim. Daripada seorang Muslim, yang mana bagaimana kita ni mudah sangat menuduh orang ni fasik, orang ni bid'ah, orang ni kafir, tabdi' dan takfir tadi, orang ni bid'ah, orang ni kafir, sehingga akhirnya menyebabkan perpecahan kita lebih besar, dan akhirnya akan menyebabkan umat Islam terus berada dalam keadaan kelemahan demi kelemahan, dan kesannya juga sesuatu yang besar. Nabi SAW telah menyatakan satu hadis yang riwayat Imam Bukhari, bila seseorang itu berkata kepada saudaranya, wahai kafir, kalau seorang itu tuduh saudaranya, wahai kafir, maka sungguh, kata Rasul SAW, akan kembali ucapan itu kepada salah satu dari keduanya. Jadi kalau dia cakap wahai kafir, atau tuduh kafir, engkau fasik, engkau ni bid'ah, sesat dan sebagainya, maka bila kita tuduh seseorang itu, maka perkataan itu akan jatuh kepada salah satu daripada duanya. Kalau yang kita tuduh itu tidak kafir, tidak bid'ah, sesat dan sebagainya, maka tuduhan itu akan patah balik kepada kita. Ini yang perkara yang penting. Kita nak merasakan, jangan kita menjadi qadi, jangan kita menjadi mufti untuk nak menyesatkan orang, mengkafirkan orang, membuat tuduhan-tuduhan begitu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari juga, barang siapa yang melaknat seseorang mukmin, siapa yang mencela, melaknat, merendah-rendahkan, menghina seorang mukmin, maka dia seperti membunuhnya. Nabi kata seperti membunuh, sama macam bunuh orang tu. Dan barang siapa yang menyatakan orang mukmin itu adalah kafir, maka juga dia telah membunuhnya. Jadi bila kita kata saja orang tu dengan perkataan yang melaknat dia, menghina dia, maka samalah seperti kita bunuh dia. Dan kalau kita kafirkan dia, kita kata kafir, dia kafir, mukmin ni kafir, samalah seperti membunuhnya. Ini hadis Nabi. Sebab tu Nabi menggambarkan tak payah kita nak tuduh-tuduh orang. Yang penting, kan, kalau boleh kita nampak ada benda tak kena, benda tak betul, jumpa dia elok-elok, cakap pada dia elok-elok, kemudian kita berdakwah pada dia dalam rangka untuk membina kekuatan ummah. Sebab kita berada dalam satu zaman yang kita, umat Islam berada dalam keadaan ditekan. Maka jika seorang itu berkata kepada saudaranya, hai fasik, wahai kafir, wahai musuh Allah, sedangkan orang itu tidak demikian, maka ucapan itu akan kembali kepada orang yang berkata. Jadi sebab itu yang penting, tuan-tuan dan puan, saudara sahabat-sahabat sekalian, yang penting jangan sampai kita menghata orang. Sebab dia akan patah balik kepada apa yang kita sebut. Sebab tu kalau kita sebut orang, sebutlah. Kalau anak kita jahat sekalipun, sebut anak bertuahnya kau. Macam itu kan. Jadi bertuah itu akan kembali kepada kita, kembali kepada dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan, insya-Allah, walaupun kita berbeza pandangan, setengah-setengah kita menyatakan begini, setengahnya berkata begitu, jangan sampai peringkat kita berpecah belah. Kita kena faham, inilah merupakan satu fitrah. Sebab kita tidak ada Amirul Mukminin yang akan menyatukan pandangan. Sebab itu dalam rangka itu, untuk siasah kebangkitan Islam, maka wajib kita bersatu. Wajib kita bersama-sama. Wajib kita berukhuwah, berkasih sayang, membina kekuatan bersama-sama. Kan? Jadi kita kena bersama-sama. Yang inilah yang penting. Jangan sebab sistem orang serangan. Sebab demokrasi ini salah satu senjata yang digunakan oleh musuh untuk pecah belahkan kita. Itu memang kita tahu. Memang kita tahu. Jadi dia akan pecah belahkan kita, dia akan menjadikan orang tu kafir, orang tu musyrik, orang tu fasik dan sebagainya. Maka kita pula memusyrikkan orang, mengkafirkan orang tanpa kita sedar. Akhirnya kita pula bergaduh sama kita. Jadi sebab tu kita nak kena bina kekuatan, kekuatan untuk kita sama-sama berkasih sayang. Baik, selesai sebab tu. Jadi khilaf, perbezaan dan pandangan dalam fatwa. Ulama-ulama berfatwa dan mereka berbeza pandangan, tapi mereka tak pernah mengkafirkan antara satu sama lain. Mereka tidak pernah membid'ahkan antara satu sama lain. Mereka tidak pernah memfasikkan antara satu sama lain. Kenapa? Kerana ini adalah ijtihad. Masing-masing ada dia punya hujah-hujah dia. Baik, kita kembali balik bertajuk kita. Apa peranan kita? Saya mulakan dengan peranan kita. Sebab bila kita sebut tentang sistem ini, apakah peranan kita? Dua peranan yang besar. Yang pertama, kita tegakkan iman, menegakkan diri kita menjadi hamba Allah 100%.
100% hamba Allah. Ini nombor satu. Maknanya kita mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah 100%. Tak nak ada syirik, tak nak ada kufur, tak nak ada perkara-perkara yang kita kata benda-benda yang khurafat, bid'ah. Tak nak. Bid'ah ni pula kita kena hati-hati juga. Bid'ah ni ada orang pandangan semua bid'ah ni dalalah. Kan? Jadi bid'ah ni kalau mengikut Imam Asy-Syafi'i, kan, begitu ikut imam-imam yang salafus salih, bukan orang salafi, orang salafus salih, bid'ah ni ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah, ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi bid'ah ni ada bid'ah yang baik, hasanah. Ini telah dihurai panjanglah oleh para ulama kita. Jadi kita jangan sebut ni bid'ah, terus kita kata dalalah, terus kita kata finnar, terus kita sesatkan dia, kafirkan dia. Ini sama macam tadilah. Jadi ini pun pandangan ulama juga. Jadi tapi kerja kita, fungsi kita pertama jadi hamba Allah 100%. Yang kedua, tegakkan sistem Allah 100%. Yang kedua, tegakkan sistem Allah 100%. Ini adalah merupakan akidah. Jadi kalau kita faham yang ini, maka insya-Allah kita boleh faham apa yang Allah gambarkan dalam surah Al-Hajj ayat 77. Contohnya, yang pertama Allah gambarkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, kan, rokoklah kamu, sujudlah kamu, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu, yang mentauhidkan Allah tadi, serta kerjakanlah amalan-amalan yang soleh, kan. Waf'alul khair, buat benda-benda yang baik, la'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya. Jadi dalam ayat pertama ni untuk diri kita. Ibadah untuk diri kita. Ibadah untuk kita rokok, sujud pada Allah. Maknanya dalam rangka kita menjadi hamba Allah. Semata-mata 100%. Tak boleh jadi hak lain. Dan ayat yang seterusnya, surah Al-Hajj ayat 78 tu, Allah gambarkan bukan saja untuk diri kita tak cukup. Sembahyang, puasa, zikir, suluk. Kita seorang-seorang kita je bersih. Kita seorang kita je hebat. Tetapi Allah gambarkan apa? Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Jadi Allah gambarkan kepada kita supaya kita berjihad dengan jihad yang sebenar-benarnya. Haqqa jihadi. Huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadza liyakuna ar-rasul shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Fa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billah wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Allah gambarkan pada kita bukan hanya cukup rakaat sujud seorang-seorang kita, ibadah seorang-seorang kita, tapi kita kena berjuang, berjihad. Wajahidu fillah, hendaklah kamu berjihad berjalan Allah haqqa jihadih, dengan jihad yang sebenar. Dan Allah telah memilih kamu. Allah telah memilih kamu, wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah Allah menjadikan pada agama itu kesempitan, kesusahan. Jadi maknanya Allah juga tidak menjadikan agama ini sesuatu yang berat, yang susah, sebenarnya sesuatu yang mudah, yang sebenarnya membina kekuatan. Tetapi dengan syarat kita kena ambil agama secara menyeluruh. Jangan kita sempitkan agama. Agama ni sembahyang aja, puasa aja. Agama ni semua, termasuk memilih ketua tu agama. Agama suruh perintah kita pilih ketua. Walaupun mungkin tidak 100% ketua tu baik, tak ada orang lain lagi dah, itulah yang ada. Kita kena pilih juga yang terbaik, yang paling kurang mudarat pada Islam. Dan Allah telah menamakan kita ini muslimin, ataupun disebut sini al-muslimin. Allah telah menamakan kita sebagai orang Islam. Jadi agama ni bukan zaman kita je. Daripada zaman Nabi-Nabi dulu pun namanya agama Islam. Semenjak daripada dahulu lagi, supaya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW menjadi saksi. Dia menjadi saksi atas kebenaran perbuatan kamu. Maknanya Allah akan jadikan Rasulullah SAW sebagai saksi kita. Kita beribadah dan kita berjuang menegakkan apa dia? Menegakkan Islam. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Sehingga tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi ujian, dan jadilah agama itu kullu lillah, pada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kita berada dalam suasana bahawa kita tak cukup sekadar kita boleh sembahyang puasa, tapi kita mesti juga terlibat dalam kerja-kerja membina kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ukhuwah, kekuatan Islam yang lain, silahul mukmin yang lain.
senjata-senjata yang digambarkan tadi itu ialah bagaimana membina kekuatan ummah supaya ummah itu ekonominya pandai, kuat, pemikirannya kuat, educationnya kuat, semua aspek. Baik, saya telah menyatakan semalam berkenaan dengan bahaya, ada banyak ancaman-ancaman, ada 3 ancaman yang besar. InsyaAllah kita akan cuba tengok perkara ini. Yang pertama sekali lah, mereka ini merancang secara komprehensif. Jadi yang pertama, sistem yang ada dalam Mulkan Jabariyah ini, dia bukan hanya sistem pemerintahan. Kita ingat, sistem pemerintahan ni, sistem demokrasi ni kufur dan kafir, kan, syirik dan sebagainya. Tapi rupanya sistem pendidikan pun sama juga. Memisahkan juga iman, memisahkan juga Islam, memisahkan juga sifat-sifat ihsan. Tak ada. Kecuali lah sistem yang ada agamanya. Madrasah-madrasah pondok ada agama tu. Yalah, betul lah, tu ada lah. Tetapi sistem yang ada pada dunia pada hari ini. Dan sebab itulah, bukan sahaja mereka ni menyesatkan dari sudut sedikit-sedikit, tapi seluruh sistem kehidupan. Dan mereka mendapat funding, dana daripada seluruh kekuatan dunia. Seperti pada kita di Malaysia ni, contohnya gerakan-gerakan yang nak menghancurkan Islam ni, mereka mendapat funding, dana daripada luar negara seperti NED, National Endowment for Democracy. Memang untuk menghidupkan sistem demokrasi ni memang mereka ada funding. Daripada Amerika, daripada CIA, daripada Mossad dan sebagainya. Dan kemudian bukan saja mereka mendapat funding dana tadi, dan kita tahu mereka memberi dana kepada sebahagian organisasi Islam pun dapat. Sebahagian daripada politik yang Islam pun dapat. Sebahagiannya, tak semua. Jadi nak sebut kat sini, mereka memang menggunakan dana-dana tadi. Dan jaringan yang hebat tadi, mereka juga mensasarkan pemuda-pemuda. Jadi ini lebih bahaya daripada sekadar memberikan funding. Mereka sasarkan pemuda. Macam mana saya sebut semalam, Young Turk. Bagaimana mereka menjatuhkan Khilafah Osmaniyah, mereka menggunakan pemuda-pemuda Turki yang telah disekularkan, yang telah disyirikkan, yang telah menjadi syirik, yang telah menjadi mungkin sebahagian mereka even kufur. Mereka mahu menjatuhkan Khilafah Osmaniyah pada masa itu. Jadi mereka telah memproses anak-anak muda tadi menjadi rosak akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, hidup mereka. Ini yang berlaku dan masih berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang masih berlaku. Jadi saya heran, kebanyakan daripada alim kita, ulama kita tidak meletakkan pembinaan pemuda ini sebagai satu yang utama dalam ceramah mereka. Ada ramai di kalangan mereka yang hanya fokus kepada orang tua-tua yang duduk dekat masjid tu, buah hati ceramah tiap-tiap malam ada ceramah. Tiap-tiap malam ada ceramah, kuliah maghrib, kuliah zuhur, kuliah semua jenis kuliah lah. Pergi ke masjid, bagi ceramah, berapi-rapi. Tapi yang datang semestinya setengah nak mati. Yang umur dah 60-an dah, 70-an dah. Yang tunggu masa je malaikat nak datang. Memanglah bagus mereka nak bertaubat. Alhamdulillah. Tapi mana muda-muda ni? Yang pergi merempit. Yang pergi berzina. Yang pergi berpesta. Dengan pesta seksualnya, pesta zinanya. Dengan konsertnya. Di mana ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita yang benar-benar melihat perkara tersebut. Sedangkan pemuda-pemuda ini menjadi sasaran kepada syaitan, kepada dajjal, kepada iblis. Mereka mensasarkan pemuda-pemuda. Ini kita tengok anak-anak kita balik. Sebab tu kita jangan kita puas hatilah. Kita boleh baca zikir, kita boleh baca Quran, kita boleh mengaji, kita boleh sembahyang. Tapi anak-anak kita pergi disko. Anak-anak kita tak sembahyang. Jangan kita rasa kita terlepas. Kerana memang mereka mensasarkan perkara ini. Dan mereka mensasarkan perkara ini sebagaimana yang telah mereka buat dulu. Sehingga mereka menubuhkan sekolah demokrasi. Ada satu sekolah dinamakan sekolah demokrasi. Tapi sebenarnya bukanlah demokrasi yang hakiki, yang katakan nak membina kebaikan tadi. Demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi untuk meruntuhkan Islam. Untuk meruntuhkan Islam. Dan sebab tu kita lihat lahirlah orang-orang muda kita yang boleh bercakap. Kononnya cakap orang putih sikit. Cakap orang putih, cakap Melayu tak ada dah, cakap orang putih dah. Dan lepas tu cakap menyokong pula liberal, menyokong pula LGBT, menyokong pula kebebasan.
kan, kehidupan yang mengarut-mengarut, kan, berjoget sana, berjoget sini, kan, tanpa malu contohnya. Jadi begitu juga aktivis-aktivis yang liberal, aktivis yang sekular lahir. Ini semua adalah jaringan perancangan-perancangan mereka. Kalau di dalam kehidupan kita ni, kita tengok anak muda kita. Satu parti dipanggilkan sebagai Parti Bangsa Malaysia. Parti Bangsa Malaysia. Cuba kita tengok apa yang disebut sebagai dia punya manifesto dia. Dia nak menjadikan, mengubah genom orang Melayu. Disebut dalam dia punya, terlepas katalah dalam dia punya sidang media. Kan, begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Dia sebut 20-30. Tahukah kita 20-30 tu apa? Tu agenda 20-30 tu ialah untuk memurtadkan semua orang. Secara umum lah saya sebut ni. Maknanya benda ni kajian, ada data dan fakta. Tapi akhirnya semua orang. Sebab tu saya sebut kat sini, salah satu yang digambarkan oleh Tesla. Kalau kita pernah dengar namanya Tesla. Tesla pernah mengeluarkan satu statement. Ini antara saintis yang hebat lah kat dunia ni. Macam-macam dia buat kan. Dia kata apa? Dia the greatest threat, kata Tesla. The greatest threat is not nuclear war. Ancaman yang paling besar sekali bukanlah perang nuklear ataupun bom nuklear. But dia kata AI ni apa? Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Wah, kalau kita kata the greatest threat ialah Artificial Intelligence ni, kan, maknanya kita kena buanglah semua komputer dan sebagainya ni. Maka dia kata sebab itulah kita kena gabungkan manusia dengan AI. Dengan erti kata lain, dia nak jadikan kita, kan, transhuman. Maknanya manusia yang boleh dihack, boleh digodam. Hackable animal. Ini yang digambarkan. Jadi dia kata AI ni paling bahaya sekali. Sebab tu kita kena masukkan chip lah apa sebagainya ke dalam tubuh pada manusia supaya manusia tu, kan, akan dapat kontrol AI, kan. Bukan dapat kontrol AI kontrol manusia. Ini kata-kata Tesla. Ini antara perancangan mereka. Sebab tu revolusi inovatif IR 4.0 ni sebenarnya kalau kita tengok dia ke arah transhuman. Jadi nak sebut kat sini, akhirnya mereka akan menguasai. Sebab tu tuan-tuan dan puan, bahaya perancangan pertama, kita berada di bawah perancangan mereka dan kemudian mereka mengancam kita kata kehidupan kita secara komprehensif. Ini saya dah ada bincang sebelum ni secara detail jugalah daripada masa ke masa. Ancaman kedua tuan-tuan saya sebut pada malam ni ialah ancaman di mana mereka menggunakan senjata, iaitu memecah belah. Ni senjata nombor satu ni, kan, memecah belahkan orang Melayu, orang Islam. Bukan orang Melayu lah, orang Islam. Memecah ni senjata utama dia. Jadi mereka telah merancang macam-macam untuk memecah belahkan kita. Dan kita tengok dari sudut politik pula pada hari ini, kita berpecah kepada 4 grup yang besar. 4 grup yang besar. Pemimpin-pemimpin pecah. Yang pertama, Barisan Nasional. Yang kedua, Perikatan Nasional. Yang ketiga, Pakatan Harapan. Yang keempat, gabungan tanah air, gerakan tanah air ke apa dipanggil, kan. Jadi kita lihat hari ini dipecahkan gerakan tanah air GTA. Jadi pecah kita. Daripada semua pecah-pecah tu, kita pergi orang Islam, orang Melayu yang paling banyak sekali pecah. Paling banyak sekali berpecah. Dan kita lihat hari ini, sekiranya berlaku pertandingan 3 penjuru atau lebih, 3 penjuru atau lebih, maka keputusan pada kali ini kemungkinan besar akan mengulangi keputusan PRU14 dulu. Iaitu PH akan menang. Tapi yang digambarkan di sini kemungkinan besar akan berlaku sesuatu yang mana parti-parti tadi itu tidak akan dapat dominan. Akan berlaku terpaksa bergabung-gabung dan kita dapat maklumat tak tahu betul tak betul. Barisan Nasional kemungkinan besar akan berpakat dengan Pakatan Harapan PH. Jadi nak sebut sini dia jadi serabut lah. Jadi serabut. Jadi banyak benda yang jadi serabut. Sebab itu nak sebut sini berpecah. Jadi pemimpin-pemimpin politik berpecah. Ulama-ulama lesu. Pentingkan dunia. Pentingkan dunia. Tak pernah tengok bola. Kan? Pergi tengok bola. Buat ucapan tentang bola. Malaysia menang sekian. Alhamdulillah lah kita kata nak apa? Agaknya nak raikan orang muda dan sebagainya, kan. Tapi kita lihat kan
Yang muda-muda ni tak pergi pun dekat masjid, tak ada pun program bawa ke masjid. Yang murtad-murtad ni tak ada pun orang yang betul-betul untuk revert semula kepada Islam tadi. Jadi kan, ulama lesu pentingkan dunia. Dan NGO aktif pun tidak ada hala tuju. NGO banyak tapi pusing kat situ je. Pusing kat situ je. Yang vaksin, anti-vaksin pusing kat situ je. Tak berubah. Tidak nampak sesuatu yang lain. Nampak vaksin, anti-vaksin. Kemudian yang bahagian kucing pula. Kucing pula. Dan macam-macam dah. Kita sebut tidak ada hala tuju yang jelas. Ni NGO ni pecah. Rakyat pula dalam keadaan lemah, lalai, leka. Ni nak pilihan raya ni masing-masing nak tunggu duit je lah. Kan? Dan raja-raja pula adalah raja-raja yang tidak ada kepimpinan yang benar-benar diasaskan kepada kekuatan iman. Mereka dalam keadaan tidak berani takut. Tidak berani takut sebab mereka tidak bersama rakyat. Kan? Jadi saya nak sebut sekali lagi malam ni lah. Sebenarnya kan, rakyat ni mereka melihat siapa orang yang nak bersama dengan kebaikan ni, kebenaran ni. Kan? Bukan kebaikan, kebenaran ni keseronokan. Jangan kita samakan keseronokan tu dengan kebaikan. Sebab yang seronok tak semestinya baik. Seronok apa? Malaysia menang bola sepak. Seronok, semua seronok, suka. Saya pun suka Malaysia menang bola sepak kan. Tapi seronok tu, tengok ada maksiat dalamnya. Semayang tak? Tak semayang rupanya. Kan? Jadi, begitu juga terlibat dengan benda lain rupanya. Ada pula judi kat situ. Jadi kita tengok hari ni, kan, walaupun nampak macam bersama, kalau yang jaga penaung-penaung ni, yang terkenal-terkenal ni, dia bagi kat raja lah. Raja lah yang jaga bola. Raja lah yang jaga badminton. Raja lah yang jaga apa-apalah yang kita kata nak jaga tadi. Kan? Tetapi kita lihat adakah kekuatan-kekuatan untuk membina umat, membina masyarakat, membina rakyat tadi tu benar-benar dibimbing, ditanggung, dinaungi oleh raja? Adakah? Kalau setakat kita nak ceramah-ceramah, tu tak ada masalah, boleh buat. Tak perlu raja pun. Tetapi nak menyatukan umat. Nak menyatukan umat. Bagaimana nak menyatukan ulama'-ulama' ni? Tapi raja yang boleh menyatukan ulama' ni, raja yang tawaduk pada ulama'. Raja yang tawaduk pada ulama', rendah diri pada ulama'. Ulama' yang soleh. Ulama' yang soleh baru. Sebab tu kita tengok raja-raja yang boleh menjatuhkan tentera salib, contohnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dia seorang yang tegas, yang bertakwa, tetapi dia hormat ulama'-ulama' yang muktabar ni, ulama'-ulama' yang soleh ni dihormat. Dia mengagungkan kebenaran, dia mengagungkan keadilan, dia berpegang dengan prinsip Islam. Itu raja-raja yang macam tu yang menjadi pemimpin kepada umat. Begitu juga Raja Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Bagaimana dia dengan ulama', dia ada dia punya ulama' dia ada dia punya guru dia. Dia ada dia punya tarbiyahnya, dia ada. Jadi raja-raja beginilah yang akan menang dengan Al-Masih Dajjal. Akan menang dengan tentera Dajjal tadi. Bukan yang lalai. Yang mereka belanja juta. Bilion berbelanja untuk apa? Bola sepak. Bukan kata bola sepak itu tak bagus, tapi untuk nafsu. Kalau bola sepak itu boleh membina satu kesedaran, contohnya sebelum bermain bola sepak itu syiarnya azan maghrib, maka raja kita solat dulu maghrib, berhenti semua, siapa muslim solat maghrib pada hari ini. Jadi itu lainlah. Dengan ketua pasukan bola sepak tadi, dia menjadi imam, duduk kat bawah tu jadi imam. Lain semua ikut semayang. Satu stadium semayang. Kalau ada yang macam ni, alhamdulillah. Kan? Bila menang aja puji Allah, takbir Allah, puji Allah. Besarkan Allah. Kan? Ini bila menang, dia rasa dia yang paling hebat, dia paling besar. Kan? Jadi nak sebut kat sini, kita perlukan kepimpinan raja yang betul-betul meletakkan agama
sebagai asas dan dasar. Kerana siapa yang memimpin negara kita dengan agama tadi? Kan? Raja-raja. Jadi saya bukan nak sebut tentang raja-raja ni, nak sebut perkara yang negatif. Tidak. Tapi saya nak menyatakan bahawa kebangkitan umat, siasah kebangkitan umat. Kenapa kita letakkan raja di atas? Kenapa rakyat menjunjung perintah raja? Bukan sebab raja tu dia special, lebih baik daripada Tuhan. Bukan kerana raja tu dia lebih hebat daripada manusia lain. Tapi kerana raja memimpin dunia Islam, umat kepada kekuatan. Tengoklah Salahuddin Al-Ayyubi. Kategori pemimpin. Tengoklah Muhammad Al-Fatih. Kan kategori pemimpin. Ini yang kita tengok hari ini. Perancangan jahat musuh Islam telah berjaya. Dan merosakkan kepimpinan Islam. Kepimpinan Islam. Jadi ini yang kita nak sebut sini. Bagaimana keadaan kita hari ini. Jadi saya menyerulah kepada penasihat-penasihat. Dan saya bukanlah pandai sangat. Tapi saya nak sama-sama menyeru kepada penasihat-penasihat. Marilah sama-sama kita membimbing diri kita, sama-sama membina kekuatan semula. Sebab kalau tidak, kita berada di bawah kepimpinan perancangan jahat musuh. Musuh memang rancang kita macam ini. Memang dia rancang kita macam ini supaya kita lalai, leka. Kan? Supaya kita dalam keadaan apa ni kita kata tidak benar-benar mengikut Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya kita akan kalah. Ni PRU 15 ni silap-silap. Kan orang yang nak mengundi Melayu dan ni pun kalah juga. Silap-silap baik. Ini jadi bahaya yang kedua, perpecahan. Perpecahan. Kita berpecah. Jadi sebab tu bagi mereka yang ada kekuatan ni jangan kita besarkan perbezaan. Kita besarkan kesamaan supaya kita boleh bergabung. Saya menyerulah supaya kita bergabung. Kalau kita nak mengikut siasah kepada kebangkitan Islam, wajib kita bergabung. Dan insya-Allah siapa yang bergabung Allah akan bagi kekuatan. Dan memang tidak ramai. Memang tak ramai yang akan ikut jalan ini. Tapi yang tidak ramai inilah yang akan Allah berikan kemenangan. Bukan sebab kita tak ramai kita kalah. Tapi kita tak ramai, tapi mendapat barakah rahmat Allah, Allah akan beri kemenangan. Baik, bahaya ketiga. Bahaya yang ketiga ni tuan-tuan, ini adalah satu yang kita nak kena sedar, bahawa dalam mulkan Jabariyah ini, sistem yang ada pada hari ini secara keseluruhan, sebenarnya mereka masih lagi menyerang kita kata Islam. Walaupun kita ingat Osmaniyah dah jatuh, walaupun kita ingat Abbasiyah dah tak ada, Umayyah dah tak ada, Khulafa' Ar-Rasyidin dah tak ada, walaupun kita ingat dah tak ada dah negara-negara Islam ni, dah aman damai kot hari ni. Dah aman damai kot hari ni, kata macam itu, maka rupa-rupanya kita masih diserang. Kita masih diserang. Dan di sinilah kita lihat bagaimana serangan itu secara komprehensif. Dalam keadaan sistem yang menipu kita tadi, dalam keadaan sistem yang melemahkan kita, memecah belahkan kita. Contohnya, kita diserang dengan sistem pendidikan yang sekular, sistem ekonomi yang berasaskan kepada riba, sains dan teknologi yang mengagungkan kebendaan dan keduniaan, budaya-budaya yang bercampur aduk antara al-haq dan batil. Ini semua serangan-serangan. Sehingga kita lihat semua sistem-sistem yang ada itu berasaskan kepada sekular, berasaskan kepada liberal, berasaskan kepada duniawi dan nafsu. Dan inilah yang akhirnya melahirkan para musyrikin dan para orang-orang yang munafikin. Jadi musyrikin dan munafikin ni orang yang mensyirikkan Allah, yang orang-orang yang nifak, yang munafik tadi ini, maka mereka inilah yang akan memegang kepimpinan. Mereka inilah yang akan memegang menjadi tokoh-tokoh dan akhirnya menjadi a'imma mudillin. Mereka lah menjadi orang-orang yang digambarkan sebagai pemimpin yang rosak. Di sini kita lihat bagaimana bahaya yang pertama daripada serangan yang bersifat antarabangsa, yang bersifat sebagai satu sistem komprehensif ni, kita melahirkan sesuatu yang tidak ada kekuatan. Sebab tu tuan-tuan saya nak sebut kat sini. Ada tiga serangan mereka yang besar. Sebelum yang kedua lebih besar lagi, kita tengok lagi. Tiga perkara. Yang pertama sekali, mereka serang apa? Mereka serang diri kita, ukhuwah kemanusiaan kita. Yang pertama, kita dengan keluarga kita.
Sebab itulah tuan-tuan berhormati Allah, kita hanya ada masalah tak dalam keluarga? Ada masalah, mesti ada masalah. Apa masalahnya? Tak kira masalah apa, kita kena selesaikan masalah dalam keluarga. Kita ada masalah dengan isteri ada masalah dengan suami, kita ada masalah dengan anak-anak, anak-anak masalah dengan mak dan ayah tadi. Kita kena selesaikan. Jadi kalau kita tidak selesaikan masalah keluarga ini, maka masalah keluarga inilah akan menjadi sebagai satu jalan loophole untuk serangan Dajjal ke atas kita. Dajjal akan serang kita dari sudut yang pertama sekali, kekeluargaan. Dan kekeluargaan, dia akan serang kita. Sehingga kan menyebabkan kita semua akan habis, ramai habis sebab keluarganya habis. Sebab tu ayahnya pergi masjid, maknya pergi surau, boleh baca Quran sebagainya, tengok anak-anak pergi tempat lain. Jadi kita terleka, sedangkan Allah gambarkan kepada kita qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang pertama sekali keluarga. Kita kena selesaikan masalah. Kalau kita tak boleh selesaikan masalah kita sebelum Dajjal keluar ni, tak lama dah Dajjal nak keluar ni. Kan tak tahulah tahun bila, 2024 ke 2025 ke, tak kira tahun bila. Bila Dajjal keluar tu, masalah keluarga kita tu, kita itulah yang akan menjadikan jalan-jalan Dajjal, serangan dia nak masuk kepada kita. Dia tak masuk ikut kita laki-laki, dia masuk ikut perempuan, isteri, ibu. Tak boleh daripada suami dan ibu, isteri tadi, anak-anak pula dia akan masuk. Dia akan masuk mengikut keluarga kita. Maka sebab itu mereka merancang untuk merosakkan keluarga, hubungan kekeluargaan. Betul, hari ini kita kena cek. Kita ada banyak tahun mana, berapa tahun lagi agaknya yang Dajjal nak keluar, wallahualam tuan-tuan. Mungkin 3-4 tahun agaknya dia akan keluar. Mungkin silap-silap 2 tahun lagi ke, 3 tahun ni. Wallahualam, kita tak tahu. Tapi kalau dia keluar, ketika itu kita ada masalah dengan keluarga kita, maka masalah itu akan menjadi sebab kekalahan kita. Tewas kita. Yang semayang jadi tak semayang, yang baca Quran jadi tak baca Quran. Kenapa? Masalah yang dalam keluarga. Sebab itu mereka menyerang keluarga. Mereka menyerang keluarga. Sebab itu dalam Islam kita kena membina kekuatan kekeluargaan tadi. Dan kemudian mereka menyerang ukhuwah. Sahabat-sahabat kita ni. Dia menyerang. Jadi hari ini menjadi satu trend. Bagaimana bila seseorang itu dah mula baik, dia akan ada kata-kata, dia akan ada ngumpat-ngumpat, fitnah akan ada. Hari ini macam-macam lah, kadang-kadang nampak sahabat kita tu baik je, datang elok je, tapi datang, tiba-tiba dia cakap pasal orang lain. Dia cakap pasal orang lain. Dia cakap pasal kelemahan orang tu, keburukan orang tu. Sahabat dia juga. Tujuan dia cakap tu, mungkin tujuan dia nak saja je, tapi akhirnya menyebabkan pecah belah. Sebab tu tuan-tuan dan puan, ukhuwah akan diserang. Ukhuwah akan diserang. Ukhuwah sama kita ni akan diserang. Baik-baik, semua elok sebagainya, tiba-tiba adalah satu isu, 2 isu, kita pun fitnahkan dia. Cakap macam-macam. Sehingga akhirnya berpecah, bergaduh. Bukan saja berpecah, bergaduh, malahan digambarkan Syekh Abdul Ramadan Buti akan membawa kepada membunuh antara satu sama lain. Sebab itu Nabi menggunakan perkataan tadi, cukup dengan seorang itu melaknat sahabat dia, maka sebenarnya dia telah membunuh orang tersebut. Cukup seorang itu dengan mengkafirkan sahabat dia, jika sesat sahabat tadi, maka itu dia telah membunuh sahabat dia. Cukup. Hadis riwayat Bukhari yang saya baca tadi. Ya, sebab itu disebut sini serangan Dajjal tadi, dia akan datang dalam bentuk bagai-bagai, antaranya ukhuwah, persahabatan, persaudaraan yang akan datang bermula dengan diri kita dan keluarga kita. Ya, sebab itu kita tengok keluarga kita. Kalau ada masalah, selesaikan cepat-cepat. Apa masalahnya, selesaikan. Susahlah nak selesai. Ustaz, macam mana nak selesaikan masalah? Kita takkan boleh selesai masalah, melainkan kita kena berpegang dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Kita takkan boleh nak selesai, melainkan kena pegang tali Allah ni. Apa tali Allah ni? Quran, sunnah. Kena pegang dengan tu. Apa yang Quran sunnah ni? Al-iman, al-islam, at-taqwa, al-ihsan. Ini semua perkara-perkara yang kita kena pegang. Jadi kita bergaduh, boleh bergaduh tak? Boleh bergaduh, berselisih, tapi kita pegang dengan takwa, maka takwa menjadi asas. Iman menjadi asas. Maka pada ketika itu pergaduhan, perselisihan akan dapat diselesaikan. Bila kata iman, maknanya ukhuwah tadi, kasih sayang tadi, melebihi daripada yang lain-lain. Jadi tuan-tuan dan puan akan diserang. Kita akan diserang dengan bahaya-bahaya yang berbentuk kasih sayang, ukhuwah, keluarga, lepas tu sahabat-sahabat, kemudian antara jamaah pula.
Antara taifah menjadi satu. Saya ingat lagi masa kami nak buat satu perhimpunan. Pada masa itu bukan perhimpunan lah, macam kita kata pertemuan lah. Begitu. Tiba-tiba tak datang, kumpulan ni tak datang, silat ni silat. Kumpulan ni tak datang, kumpulan tak datang. Saya tanya kenapa tak datang Rupa-rupanya koordinatornya, orang yang koordinat tu ada masalah dengan grup silat ni. Ada masalah dengan grup gabungan persatuan ini. Ada masalah, jadi dia orang tak datang sebab koordinator tu. Pasal dia seorang tak datang, semua pakat-pakat tak datang. Jadi saya kata macam mana boleh jadi macam gini? Kita punya matlamat kita, kerja kita, kan apa yang kita nak capai ni lagi besar daripada setakat persisihan kecil sama-sama kita ni. Tapi oleh kerana hati tadi itu telah diracuni oleh sistem hari ini yang menanamkan asabiah sesama sendiri melebihi daripada Islam tadi, ataupun yang menanam kepentingan nafsu lebih daripada yang kita kasih sayang sahabat tadi, maka sanggup ditinggalkan. Hari ini bukan saja cakap, tuduh, fitnah, tetapi dia menimbulkan permusuhan. Ini hari sekarang ni. Jadi sebab tu bila ada orang cakap pasal orang lain, berhati-hatilah kerana dia datang bersama syaitan. Bila kita ni jumpa dengan seorang, dia pun cakap pasal orang, tahu tak? Yang ini, cerita yang ni kan, maka dia datang bersama syaitan. Kenapa? Sebab mengumpat dan fitnah itu adalah merupakan ajaran syaitan. Jadi kita dilarang mengumpat, tak boleh mengumpat. Tak boleh apa lagi memfitnah. Apa lagi kita membuka rahsia-rahsia sahabat-sahabat kita, yang mana rahsia itu bukanlah satu kesalahan, tetapi oleh kerana rahsia itu terdedah, maka dia menjadi sesuatu yang buruk kepada seseorang itu. Jadi memecah belahkan kita. Jadi sebab itu dari sini kita sebut bagaimana kita akan antara ancamannya ialah sistem hari ini memecah belahkan hati kita, jiwa kita, kasih sayang kita. Sehingga kita tak nampak dah orang tu baik, tak nampak dah. Yang kita nampak keburukan dia, yang kita nampak kelemahan dia, yang kita nampak kejahilan dia, yang kita nampak kekurangan-kekurangan dia. Sedangkan kebaikan dia banyak lagi daripada itu. Tapi pasal dah hati kita dah rasa kita baik, kita lebih baik dan sebagainya, ataupun kita terlalu tegas sehingga kita tak boleh nak kontrol dia, sehingga akhirnya membawa kepada membunuh antara satu sama lain. Ini yang pertama. Jadi mereka akan menyerang hubungan persaudaraan ukhuwah tadi dan juga kasih sayang. Dan kedua, mereka akan menyerang bagaimana kita mendapat kehidupan kita, sumber keuangan kita, kerja kita, dia akan serang. Yang kedua, dia akan menyusahkan kita kata kemampuan kita untuk berdikari, untuk berekonomi, dia akan kacau. Dia akan kacau kita punya sistem makanan, dia akan kacau kita punya sistem perniagaan, dia akan kacau kita punya trading, dia akan kacau semua. Dia akan kacau ekonomi kita. Kenapa? Di situ ada kehidupan. Kehidupan ada di situ, maka dia akan kacau. Jadi sebab tu perancangan jahat ni, ancaman ni kepada kehidupan kita. Sebab tu kita hari ni, bagaimana yang saya sebut kepada tuan-tuan dan puan sebelum ni, kita kena ada solusi. Macam mana nak berhadapan dengan serangan ke atas job ini, ke atas kerja ni. Workplace ini, tempat kita bekerja. Dia akan kacau semua. Jadi menyebabkan kita berada dalam susah. Mungkin tak ada kerja. Mungkin tak ada perniagaan dah, tak ada bisnes dah. Tidak ada sumber untuk kita mendapatkan, kita kata, makan, minum, perubatan, keperluan kepada rumah tangga tadi. Jadi ini adalah perkara yang mereka rancang. Jadi sebab itu kita akan melihat mereka merancang untuk nak merosakkan. Ini antara perkara-perkara yang besar, yang menjadi ancaman. Mereka duduk rancang, nampak macam bawa perniagaan, industri masuk ke Malaysia, nampak macam bawa teknologi. Tak, mereka merancang untuk kita ni merosakkan kehidupan kita tadi. Mereka rancang nak rosakkan kehidupan kita. Ini pertama. Yang kita nampak di sini, bagaimana mereka, ini disebut dan di dalam kajian-kajian yang dibuat. Yang ketiga ialah agama. Yang ketiga, agama. Mereka serang agama kita. Ini ancaman. Sekarang agama kita akan menjadi agama yang porak-poranda ni tak lama lagi. Akidah kita akan dicabar, ibadah kita akan dicabar, akhlak kita akan dicabar, semua akan dicabar. Sehingga akhirnya apa yang berlaku, kita akan mengikut agama yang sesat, yang sesat. Baik, ini ancaman dari sudut kita kata serangan ke atas
ke atas diri kita secara sistem. Semua sekali. Secara umum lah. Saya nak sebut secara ringkas sebab masa kita. Yang kedua lebih bahaya. Dia serangan antarabangsa ni yang lebih bahaya daripada yang saya sebut tadi. Tadi itu pun dah bahaya, dah sakit dah, serang kat anak isteri kita, serang kat keluarga kita, sahabat kita, pecah-pecah antara kita sama-sama, jamaah lain-lain, pertubuhan lain-lain berpecah-pecah, bergaduh-gaduh, tak boleh kita nak bersama-sama. Dan kemudian lepas tu dia serang pula tempat kerja kita, ekonomi kita. Dia serang pula agama kita. Jadi yang ketiga ni, yang kedua ni daripada yang ketiga ni ialah lebih teruk lagi, lebih bahaya lagi, iaitu menyerang kepada pejuang-pejuang Islam. Mereka yang ikhlas, mereka yang hajat kebaikan, mereka yang hajat kebangkitan, mereka yang hajat kepada kekuatan, ini diserang dengan sistem demon crazy yang ada pada hari ini. Apa dia serang? Maka mereka merancang serangan dengan penuh tipu daya, melahirkan penyelewengan. Ini paling bahaya. Penyelewengan yang menjadikan pejuang-pejuang Islam menjadi leka dan lalai. Ulama-ulama, pemimpin-pemimpin Muslim menjadi leka dan lalai. Hidup bersama jahiliyah, menyokong jahiliyah, mendukung kemungkaran dan kemaksiatan tanpa sedar. Jadi ini sebenarnya yang sedang mereka lakukan pada hari ini. Iaitu mereka merancang supaya mereka yang berjuang tadi tak jelas matlamat perjuangannya. Tak faham jalan-jalan nak mencapai matlamat perjuangan tadi. Tak faham. Sehingga akhirnya berlakulah penyelewengan. Saya bagi satu contoh. Ni tuan-tuan, minta maaf kalau ada yang terkena ni, saya minta maaf. Tapi saya nak sebut kat sini, kan, bukan hanya sekadar perpecahan, tetapi mereka nak menyelewengkan para pejuang. Baik, antaranya kita tengok perbezaan antara penyelewengan politik kepartian. Politik kepartian demon crazy berbanding dengan politik siasah kebangkitan Islam. Apa perbezaan dia? Hari ini kita fokus politik kepartian. Kita fokus politik nak menang jadi pemimpin. Kita fokus politik supaya kita ada kuasa. Ini fokus kita. Dan cara nak mendapatkan apa yang disebut tadi, kuasa ke, nak dapat kemenangan ke, semua melalui sistem demon crazy. Maka di sinilah berlaku penyelewengan yang paling hebat kepada pejuang-pejuang Islam yang ikhlas. Pejuang Islam yang bersungguh-sungguh tetapi diselewengkan daripada jalan yang sebenar, siasah yang sebenar untuk kebangkitan Islam akhir zaman kepada siasah kebangkitan tagut, kebangkitan syaitan, kebangkitan sistem yang menentang Islam. Jadi kita tengok hari ini contoh. Jadi kita lihat antara penyelewengan yang berlaku. Ini dengar sungguh-sungguh tuan-tuan. Sebab tu saya kata tadi, penglibatan kita dengan pengundian sebagainya bukanlah kerana kita yakin dengan demokrasi itulah betul. Tak, syirik dia. Ada sistem, ada unsur-unsur kufur, ada unsur syirik, semua ada belaka. Tapi penglibatan kita supaya kita faham hari ini, jangan kita terseleweng. Kita nak betulkan, nak dakwah kepada mereka yang berada dalam keadaan penyelewengan yang besar ni pada hari ini. Besar sangat. Baik. Mengikut cara-cara parti politik. Sebut parti politik. Ini parti politik, siasah parti politik berbeza dengan siasah kebangkitan umat, kebangkitan Islam. Maka mengikut cara parti politik berarti kan kita akan mengambil unsur politik kepartian tadi, menguasai kaedah amal dan kaedah bergerak dalam Islam. Jadi sehingga kita nampak nak menang tu nombor satu. Nak menang tu nombor satu, nak kuasa tu nombor satu. Bukan lagi siasah, kaedah-kaedah, uslub jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan lagi dah. Contohnya dia kata unsur-unsur untuk menang tadi mengikut sistem demokrasi telah melebihi, menguasai tarbiyah. Panjat pokok, pacak bendera paling tinggi sekali. Kenapa? Bendera paling tinggi ni supaya orang nampak jauh. Pacak pokok bendera. Semua sukarela. Semua sukarela. Ini ibadah ni.
Tapi sembahyang pun tak. Tak sembahyang. Kan? Tak sembahyang. Quran lagi jauh. Zikir, kita kata hampir tak ada. Jadi kita lihat hari ni, kan, kerja nak menang tadi, menguasai amal tu, lebih daripada sunnah yang besar, iaitu tarbiyah. Sunnah yang besar, iaitu pendidikan. Sunnah yang besar, iaitu dakwah. Sunnah yang besar, iaitu jihad. Jadi sunnah-sunnah yang besar, yang merupakan asas kepada kebangkitan Islam, di mana kita kena letakkan sebagai perkara yang paling utama dalam siasah seorang Muslim, mukmin, seorang satu pertubuhan Islam, dia jadi hilang. Yang dakwah jadi hilang. Jadi dia boleh cakap apa saja dia cakap. Tak ada batas, cakap apa saja. Walaupun cakapannya itu menampakkan siasah, menampakkan syakhsiah, kepribadiannya, akhlak dia macam monyet. Akhlak dia macam anjing. Akhlaknya macam binatang. Tetapi kerana dia nak memenuhi tuntutan, nak menang dalam parti politik tadi, maka dia sanggup melakukan perkara-perkara yang melangkaui tarbiyah, dakwah, jihad dan juga sunnah-sunnah yang lain. Jadi di mana penyelewengannya? Di mana penyelewengannya? Bila mereka mengutamakan contohnya kuantiti, bukan nilai ataupun kualiti. Jadi yang pertama dia kata bukan orang tu semayang. Tak semayang tak apa. Tapi dia boleh ngundi cukup. Maka dakwah dibiarkan. Tak apa, tak baca Quran. Yang penting dia boleh tolong kita panjat bendera. Taruh bendera tempat tinggi-tinggi. Maka tarbiyah dibiarkan. Tak tarbiyah tak apa. Tak ada dakwah tak apa. Kita cakap ikut sedap mulut kita je. Bantai sana, bantai sini. Pelekeh sana, pelekeh sini. Caci sana, caci sini. Kenapa kita tidak bersama dengan si A, si B, si C? Kerana A, B, C tu ada perkara-perkara yang sekian-sekian, yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, yang maksiat dan mungkar. Dedahkan keburukan-keburukan orang, padahal tu orang Islam juga, orang Melayu juga. Maka dia mengutamakan kuantiti nak menang. Dia mengutamakan kemenangan berbanding dengan dakwah dia tadi. Macam mana kita nak kena bawa manusia kepada Allah. Macam mana cara nak membina, meningkatkan manusia tarbiyah tadi. Maka kaedah-kaedah parti politik itu, tujuan mereka hanya untuk mendapatkan sebanyak mungkin bilangan suara dalam pilihan raya ataupun undi dalam pilihan raya tadi itu. Ataupun seramai yang mungkin akan tunjuk perasaan, buat demonstrasi anjuran mereka. Sembahyang tak sembahyang? Tak apa. Dakwah tak dakwah? Tak apa. Tarbiyah tak tarbiyah? Tak apa. Perjuangan tak apa, tak ada, tak apa. Yang penting buat. Apa yang kita buat? Yang penting kita menang. Sebab tu kadang-kadang dia gunakan duit, kadang-kadang dia gunakan lobby, melombi. Macam Yahudi. Kan, jadi adabnya, akhlaknya hilang. Kenapa? Inilah penyelewengan yang berlaku. Hanya kerana nak menang, maka akhlaknya ditinggalkan. Kadang-kadang sampai peringkat pergaulan laki perempuan jadi lebih teruk daripada orang-orang yang bukan Islam. Jadi sinilah kita lihat, tidak syak lagi. Ini adalah antara merupakan penyelewengan yang berbahaya kepada asas dan tapak bangunan yang nak didirikan, iaitu siasah kebangkitan ummah. Jadi untuk kita membina kebangkitan ummah, maka apabila kita berada dalam keadaan yang lari daripada akhlak Islam yang sebenar, lari daripada sunnah Rasulullah SAW yang sebenar, maka perkara itu akan menyebabkan kita mendapat sesuatu yang buruk daripada Allah. Allah tak bagi menang. Allah tak bagi menang. Jadi bukanlah tujuan siasah kebangkitan Islam itu untuk mencari orang sekadar kita dapatkan suara undi dalam pilihan raya. Sekadar untuk nak kita, supaya mereka ni boleh tanda pangkah kat kita. Tapi sebenarnya siasah kebangkitan ummah yang akan tajdid, yang akan menang di akhir zaman ini, ialah untuk mendapatkan orang-orang yang sanggup dengan ikhlas memberikan diri mereka, harta mereka pada jalan Allah. Melahirkan orang beriman yang sebenar. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih
thumma lam yartabu wajahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Mereka ni orang-orang yang beriman ni, orang beriman ni yang benar ni ialah mereka yang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, thumma lam yartabu, kemudian mereka ni tidak ragu-ragu. Tak ragu-ragu. Jadi ini yang sebenarnya siasatnya, membina mereka yang ada iman, yang tidak ada ragu-ragu, yang yakin 100% dengan Allah. Barulah kekuatan, kebangkitan akan datang. Bukan hanya sekadar orang boleh dapat suara. Tapi maknanya bukanlah kita kata mendapat suara tak penting. Tapi sebenarnya penyelewengan berlaku. Itu paling penting disebut. Yang paling penting kita dapat menang suara ramai. Walaupun di situ tidak ada dakwah langsung. Tidak ada akhlak langsung. Boleh menipu. Dulu bersama-sama, kita bersama-sama. Salah satunya contoh Muafakat Nasional bersama-sama. Muafakat Nasional ke dia panggil kan. Boleh bersama-sama, lepas tu tak boleh bersama dah. Adalah masalah sini, masalah sana. Ini contohlah. Ni besok Perikatan Nasional pun besok bubar jadi lain pula. Jadi lain pula. Macam-macam lah. Barisan Nasional pun boleh bubar, jadi boleh lompat. Sekarang ni lompat parti dah tak ada lah. Tapi maknanya anda boleh. Akhlak tak ada. Tak ada akhlak. Memegang prinsip tak ada. Kita berhajatkan kepada orang yang ikhlas. Kita berhajatkan untuk membina manusia yang sanggup mengorbankan dirinya, hartanya kepada jalan Allah. Orang-orang yang bersabar, yang sanggup berkorban, yang kukuh pendiriannya, yang sanggup memegang beban-beban dakwah, yang sanggup untuk beramal, menghargai sifat-sifat bertanggungjawab, sifat-sifat amanah. Kita mencari orang yang mengejar akhirat, bukan membina orang-orang yang mengejar kuasa, pangkat keduniaan sebagaimana yang berlaku kepada parti-parti politik pada hari ini. Inilah penyelewengan yang berlaku. Jadi rupa-rupanya bila kita terlibat dengan sesuatu yang bukan sistem kita, ancaman yang paling besar, orang yang asalnya ikhlas, orang yang asalnya nak betul-betul nak berjuang perjalanan Allah, nak berkorban perjalanan Allah, tiba-tiba diselewengkan dengan perkara-perkara yang bukan lagi sunnah. Sunnahnya apa? Dakwah. Sunnahnya apa? Tarbiyah. Sunnahnya apa? Jihad berjuang. Sunnahnya apa? Hijrah. Membina kekuatan. Ihsan. Tiba-tiba dia menjadi sekadar nak mendapatkan suara orang. Tak apa. Kita kena bersama dengan ni. Sama dengan ni. Tak apa. Kalau bersama-bersama tadi ada dakwah. Tak apa. Kalau bersama-sama ada tarbiyah. Tak apa. Tapi bila kita lihat perkara yang berlaku, dia tidak lebih daripada sekadar orang yang menyelesaikan kita kata masalah pun, kalau sebut masalah pun bukan masalah yang asasi, masalah yang semasa yang ditimbulkan oleh sistem. Bukan membina macam bomba lah. Bila rumah ni terbakar, dia pergi selesaikan masalah tu, selesaikan kebakaran tu. Sana pula terbakar, dia pergi sana pula selesaikan masalah terbakar tadi. Tapi dia tidak membina kekuatan, membina kebangkitan. Sebab tu siasah politik kebangkitan ummah tak sama dengan siasah parti kepartian, politik kepartian. Tak sama. Kerana inilah kita lihat apabila kita bergerak dalam sistem ancaman yang mereka buat kepada kita, menyebabkan kita lara dengan semasa, perkara-perkara semasa. Kita jadi lalai daripada perjuangan yang sepatutnya kita buat, daripada perkara yang sepatutnya kita lakukan. Inilah perkara. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, adakah dengan politik kepartian yang akan membina kekuatan Islam, iman, ihsan, akan membina kekuatan kebangkitan Islam sebagaimana yang Rasulullah sebut SAW sebelum ini. Golongan yang disebut sebagai Al-Mahdiyin, adakah datang daripada parti-parti politik yang ada hari ini? Jawapannya tidak akan datang daripada parti politik. Tidak akan datang daripada parti politik. Kenapa? Kerana parti politik larut di dalam sistem demokrasi. Larut. Dia punya ijtihad kepartian. Bukan ijtihad siasah ummah, siasah kepartian. Dia tak jadi lagi ummah ni, tak jadi ummah. Banyak contoh-contoh tuan-tuan nak sebut. Banyak contoh-contoh.
Menjaga keutuhan kerajaan yang ada lebih penting daripada menjaga keutuhan kebangkitan ummah. Lebih penting. Sebab tu kita lihat hari ini bagaimana umat Islam hari ini, kita ingat okey tak okey, okey tak okey, kita ingat ekonominya tak okey. Kenapa tak okey? Kalau andainya pemimpin Muslim Melayu kita daripada awal dulu memang memikirkan ummah, maka kita dah ramai orang Islam yang kaya. Ramai orang Islam yang berada. Ramai orang Islam yang berpendidikan tinggi. Ramai orang Islam yang hebat-hebat. Dari sudut duniawi ni, duniawi. Dari sudut akhirat pun ramailah. Nak sebut kat sini kenapa tak ada. Duniawi pun tak ada. Dasar ekonomi baru tak dapat capai sampai sekarang. Tak dapat capai sampai sekarang. Dasar ekonomi baru. Kenapa? Kerana pemimpin-pemimpin pandai bercakap tapi semua hanyalah untuk meraih undi. Untuk meraih undi je, untuk mendapat populariti je, nak tunjuk dia buat kerja je. Nak tunjuk dia buat kerja je. Jadi hasilnya apa? Akhirnya ke laut semua sekali. Manusia paling ramai, tenaga paling ramai orang Melayu, orang Islam. Tetapi manusia paling banyak terlibat dengan masalah jenayah, masalah sumbang mahram lah, masalah apa dia panggil dadah lah, orang Melayu kita juga. Kan? Orang paling kaya di Malaysia ni, kalau kita kerajaan kita ni, dia pegang projek, dia pegang tender, dia pegang apa semua. Patutnya ada kuasa ada apa, orang Islam Melayu patutnya yang mendapat manfaat. Tapi orang paling kaya jadi bukan orang Islam juga. Bukan orang Melayu juga. Bukan katakan Melayu, Islam lah. Bukan orang Islam pun. Jadi tuan-tuan berhormati Allah. Dan kenapa berlakunya penyelewengan yang ada pada hari ini? Kerana kan, sistem demokrasi yang ada pada hari ini melahirkan manusia-manusia yang nampak macam orang yang Melayu beriman, Muslim, tetapi rupa-rupanya dalam hatinya berhajatkan kepada dunia lebih daripada berhajatkan kepada Allah dan kebangkitan Islam. Saya tak cakap semua, tuan-tuan. Saya tak cakap semua. Tetapi majority. Saya tak cakap semua orang yang politik jahat. Tidak. Majority. Maka sebab itulah, kita nak kena faham. Penglibatan kita di dalam sistem-sistem yang dibuat oleh Mulkan Jabariyah, kepimpinan diktator dunia ini, sistemnya tu, yang namanya liberal kapitalis, yang namanya sosialis komunis, yang namanya riba, sistem ekonomi, dipanggil debt capital. Capital ni, kita kata modal itu daripada debt, daripada hutang. Hutang ada riba. Sistem sosial yang liberal dan sebagainya tadi, semua sistem, the whole system tadi itu kan sebenarnya adalah senjata untuk meruntuhkan siasah kebangkitan Islam. Maka bila kita keluar rumah kita, berdepan dengan ekonomi, kita kena tembak, kena serang. Berdepan dengan education, kita kena serang. Berdepan dengan sosial kemasyarakatan, kita kena serang. Ada saja perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara yang melemahkan iman, takwa tadi masuk kepada kita. Maka umat Islam makin lama makin tak kuat. Melainkan sebahagian daripada umat Islam yang diberikan kekuatan. Sebab itu tuan-tuan mata Allah nak sebut pada malam ni, ulama' kita menyatakan kemenangan di akhir zaman. Kemenangan di akhir zaman yang menyebabkan Islam tersebar ke seluruh dunia. Duduk di bawah kepimpinan Al-Mahdiyin, duduk di bawah kepimpinan Isa ibn Maryam alaihissalatu wassalam, bukan mengikut sistem jahiliyah. Bukan mengikut sistem musuh Islam. Dia kena mengikut kembali balik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali balik kepada sunnah apa? Ad-da'wah wa tarbiyah wa jihad fi sabilillah. Dan di antara dakwah, tarbiyah dan jihad tadi ada al-iman wal hijrah wal jihad. Jadi sebab tu dakwah, tarbiyah dan jihad ini prinsip siasah kebangkitan ummah akhir zaman yang kita nak rasa sekarang ni. Dan kemudian untuk kita mengisi prinsip itu, prosesnya
mesti bermula dengan al-iman al-amik. Dan kemudian selepas itu bermula dengan lepas iman, pergi kepada al-hijrah, kena ada islah, kena ada membina kekuatan. Dan kemudian al-jihad fi sabilillah, kena ada kemuncaknya perjuangan. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Ini 3 proses yang perlu dilalukan kepada umat kita pada hari ini, yang perlu dibina kepada umat kita pada hari ini. Proses yang menjadi asas kepada kekuatan dan jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu bila kita faham yang ini, maka kita nampaklah bahawa apa pun sistem yang manusia buat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang bertentangan dengan apa yang ada pada Sunnah pada Rasulullah SAW, maka semua itu adalah merupakan musuh ataupun merupakan sebagai sesuatu yang melemahkan Islam. Maka penglibatan kita dalam segala perkara yang bersangkut paut dengan musuh mulkan Jabariyah tadi hanya segala rosah untuk kita membina kekuatan. Kalau kita sangka dengan demokrasi kita boleh tegakkan Islam, maka kita telah kena tipu dengan demokrasi. Kalau kita rasa dengan sistem riba kita boleh menegakkan ekonomi Islam, maka kita telah tertipu dengan sistem ekonomi riba. Kalau kita rasa pendidikan sekular boleh menegakkan Islam, maka kita telah tertipu dengan pendidikan sekular. Semua itu senjata-senjata mereka. Jadi apa solusinya, tuan-tuan? Apa solusinya? Apa penyelesaiannya? Penyelesaiannya hendaklah kita kembali balik kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi banyak sunnah Rasulullah SAW yang kita hidupkan, yang kita hayati, yang kita dokong, yang kita perjuangkan, sebarkan, maka lebih besarlah senjata-senjata mukmin tadi. Jadi senjata ni jangan nampak keris saja. Senjata ni jangan nampak pistol senapang aja. Itu orang yang tidak berfikir. Saya nak cakap hampir-hampir nak cakap orang yang tak ni. Orang yang tak fikir. Kalau kita fikir, kata Rasul apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min. Kata Nabi apa? Doa itu senjata umat Islam, orang beriman. Jadi senjata ni apa? Bukan saja doa. Sunnah Nabi itu senjata. Sejauh mana kita menegakkan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi ni? Sistem hidup Nabi. Sejauh mana kita menegakkan sistem hidup Nabi, maka sejauh itulah kita membina kekuatan senjata pada diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan seluruh ummah. Lagi jauh kita daripada sunnah tadi, maka lagilah kita tidak ada kekuatan. Jadi sebab tu hari ni, tuan-tuan, bila saya sebut tajuk ni sebab kita sedang duduk dalam satu suasana. Hari ni orang jawab bertanya, nak ngundi tak ngundi, kan? Nak ngundi siapa, kan? Kita nak terlibat tak terlibat dalam demonstrasi ni, nak ada tak ada. Jadi saya memberikan satu gambaran kepada tuan-tuan bagaimana keadaan kita hari ni. Kita sedang ditutupi, sedang diselimuti dengan sistem mulkan Jabariyah. Bila mulkan Jabariyah, maka sebenarnya kalau kita tidak kembali kepada sunnah Nabi, ikut apa yang Nabi buat dengan ilmunya, dengan kefahamannya, dengan secara ukhuwah dan jamaahnya, dengan secara kekuatan yang kita bina satu-satu, maka kita tidak akan terkeluar daripada mulkan Jabariyah. Sebab itulah dalam satu tafsir Ibn Katsir telah menghurai bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahawa bagaimana pemimpin Islam itu Al-Mahdi itu, bagaimana dia itu akan menjadi seorang yang berubah dalam satu malam. Berubah, besok tu jadi orang yang boleh memimpin umat. Maka digambarkan Ibn Katsir, dia kata apa? Rahimahullah, dia kata sesungguhnya Allah SWT telah memberikan satu kekuatan kepada dia, iaitu kesedaran yang tinggi, yang kemuncak, iaitu dia nak kembali semula kepada Allah, inabah, kembali bertaubat kepada Allah. Maka taubatnya ialah meninggalkan syirik. Nombor satu, meninggalkan syirik, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, meninggalkan sistem
yang ada kepada manusia yang ada pada ketika itu sistem jahiliyah yang memisahkan antara kehidupan dengan keimanan, antara kehidupan dunia dengan akhirat. Jadi Imam Al-Mahdi digambarkan pada malam itu, kenapa, macam mana, apa asbab kekuatan yang digambarkan, membina satu kekuatan kepimpinan yang besar, yang kuat, boleh memimpin umat, berubah dalam satu malam, kan? Kerana taubat, meninggalkan syirik, mengambil sepenuhnya tauhid kepada Allah, mentauhidkan semula sepatutnya perkara yang ditauhidkan, syahadah tadi, dan kemudian dia meninggalkan sistem-sistem yang rosak tadi, hanya mengambil sistem yang hanya pada Islam sahaja. Maka ketika itulah dia mengisytiharkan pada masa itu dengan kekuatan yang Allah beri kepada dia, dan dengan kekuatan Taifah Mansurah yang terbentuk di seluruh dunia dalam kelompok-kelompok kecil tadi itu, bergabung di bawah kepimpinan Al-Mahdi, maka ketika itulah dia mengisytiharkan. Masa itu pengisytiharannya ialah kita kena perang dengan semua jahiliyah. Tapi pada masa itu, bukan sekarang. Sekarang ni tak boleh buat apa-apa. Kita nak buat apa, tak boleh. Dajjal datang, nak lawan Dajjal, boleh bunuh Dajjal, tak boleh. Sia-sia je. Tapi bukan maknanya kita tinggalkan tu, duduk kat hutan, tu duduk dalam gua. Bukan maksud begitu. Tapi maksudnya adalah kita membina kekuatan. Wa'idul lahum mastata'tu min quwwah. Kamu bina kekuatan yang ada. So membina kekuatan itu adalah solusi yang paling penting sekali untuk kita faham. Dan membina kekuatan itu bukan maknanya membina senjata, belajar pedang, belajar panah. Itu hanya sebahagian kecil daripada kekuatan. Kekuatan yang paling besar sekali ialah bagaimana cara kita boleh mendapat pertolongan Allah. Sebab itu Nabi gambarkan doa itu silahul mu'min, senjata kepada orang beriman. Nabi tak sebut padang, Nabi tak sebut parang, Nabi tak sebut panah. Doa silahul mu'min. Jadi doa inilah menjadi senjata, maknanya kita dengan Allah, kita dengan akhirat, iman kita, tauhid kita, akidah kita, itu perkara yang pertama sekali. Sebab itu digambarkan oleh ulama-ulama yang mentafsirkan kebangkitan akhir zaman, siasahnya itu kita tak bergantung dengan manusia, tak bergantung dengan makhluk, even tak bergantung dengan diri kita sendiri, tak bergantung dengan jamaah kita, tetapi yang memberikan kekuatan, kemenangan kepada umat di akhir zaman, Allah Jalal Jalaluh. Allah sahaja yang memberikan kemenangan. Dia datang dalam bentuk mau'unah, datang dalam bentuk pertolongan, datang dalam bentuk karamah, datang dalam bentuk kemuliaan, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang berjuang dalam keadaan berjamaah, dalam keadaan bersama-sama. Sebab barakah itu datang bersama jamaah. Jadi seperti tuan-tuan dan puan, hari ni kita nak kena faham apa yang berlaku ni. Kita kena faham apa yang berlaku ni, supaya kita tengok balik realitinya dan sebagainya. Dan kita kena patah balik kepada solusi yang telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Solusinya bukan lari masuk hutan. Bukan kita tidak bertanggungjawab dengan apa yang berlaku di sini. Kita biarkan saja. Sedangkan Nabi gambarkan kepada kita, man ra'a munkaran, maka siapa-siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, maka hendaklah dia cegah, dia ubah dengan tangan. Fa in lam yastati', kalau dia tak mampu, fa bilisani, dengan lisan. Fa in lam yastati', tak mampu juga, fa biqalbi, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Demikianlah selemah-lemah iman. Jadi maknanya wajib tak cegah mungkar? Wajib. Bukan kita larikan diri, duduk kat masjid, duduk dekat hutan, duduk kat dalam gua. Kita rasa kita suluk seorang-seorang, kita dapat tarbiyah seorang-seorang, rohiyah, zikir banyak-banyak, tak kisah apa yang berlaku pada masyarakat. Tak kisah apa yang berlaku pada saya. Sedangkan kita ada sesuatu yang kita boleh buat. Maka wajib kita melaksanakan dakwah. Kerana dakwah ini wajib. Wajib. Sama ada wajib ain, setiap peribadi, setiap individu, ataupun wajib kifayah. Setiap ummah mesti ada golongan kuntum khairah ummah yang akan membuat amal ma'ruf nahi munkar. Mesti ada orang buat.
Jadi sebab itulah takkan kita nak jadi orang yang duduk kat gua. Sedangkan Rasulullah SAW kata, jangan begitu. Kita kena duduk bersama masyarakat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Ini antara perkara-perkara yang penting untuk kita faham dan kita rasa. Barulah insya-Allah kita berada di atas jalan yang benar. Jadi, bagaimana penglibatan kita dengan sistem yang ada pada hari ini? Penglibatan kita dengan sistem ini sekadarnya sahaja. Sekadarnya saja, untuk tujuan bukan kita nak redha dengan sistem tu. Kita pakai duit ringgit apa tu semua riba. Kan? Riba semua tu. Jadi penglibatan sekadarnya, bukan hati kita letak kat sistem tu. Kita letakkan jihad kita, dakwah kita, tarbiyah kita pada kehidupan kita. Maka kita lakukan dakwah dengan strategi yang sesuai. Dengan kaedah yang sesuai, mengikut fiqh. Mengikut kefahaman dakwah, fiqh dakwah. Mengikut fiqh haraki. Mengikut fiqh gerakan Islam. Bukan sekadar entam kromo saja. Jadi barulah kita ada kekuatan. Inilah siasah kebangkitan Islam. Sehingga kita boleh membina kekuatan. Bukan sekadar ikut arus saja. Orang undi, kita undi. Tak, kita undi kerana ada kaedah. Bukan kita undi sebab kita redha dengan dia. Tak, kita undi ada kaedahnya. Kita nak mencegah mungkar. Apa mungkar tadi? Ada kat depan kita. Tak mampu dengan ni, tak mampu dengan ni tadi kan. Ini kita boleh cegah. Daripada mudarat yang besar, kita ambil mudarat yang kecil. Ini kaedah syarak. Ini bukan kaedah yang saja-saja. Ini ulama' dah hurai panjang dah. Tapi hari ini kita jangan pula, sebab kita berbeza pandangan, kita bergaduh sama kita. Saya tak mau undi lah, dah meluat lah. Tak mau dah, tak nak mengundi dah. Kalau kita pegang dengan pandangan tak nak mengundi, jangan pula paksa orang lain supaya tak mengundi. Kalau orang tidak mengundi, bukan mengundi sebab dia redha dengan demokrasi. Bukan dia mengundi sebab dia yakin dengan demokrasi. Tapi dia mengundi kerana dia nak pilih yang mana yang lebih baik daripada yang buruk-buruk tu. Ataupun yang buruk je kurang daripada yang buruk yang banyak. Ada kaedahnya. Bukan sebab hati redha. Bukan sebab hati yakin. Bukan sebab akidah kita bersama dia. Bersama benda yang kufur. Tapi sebab kita nak melaksanakan tanggungjawab kita. Man ra'a minkum mungkaran tadi. Siapa yang melihat mungkar, wajib cegah. Hukum mencegah mungkar wajib. Terutama dalam keadaan sekarang hari ini, lagilah wajib. Jadi sebab itu kita kena faham. Jadi tidaklah jadi kita syirik, tidak jadi kufur. Kenapa? Mengundi sebab kita nak mempertahankan sistem demokrasi. Kufur. Sebab demokrasi bukan sistem Islam. Demos kratos. Pemerintahan rakyat. Boleh tak Islam kita boleh memilih tak? Boleh memilih. Tapi memilih asasnya Quran, asasnya hadis. Bukan asasnya manusia. Jadi sistem tu memanglah ada sesuatu yang kita kata merosakkan akidah tadi. Tetapi tanggungjawab kita nak mencegah sesuatu yang mampu, setakat kita mampu. Jadi sebab tu khilaf dalam kita berbeza pandangan dalam hal ini, jangan menyebabkan kita bergaduh sama kita. Ini sesat, ini sesat. Ada kita dengar pandangan demikian, tak apa. Kalau nak ambil pandangan demikian, tak apa. Ada ulama' yang berpandangan demikian, tak apa. Saya nak sebut satu benda tuan-tuan. Ini mungkin kita tak faham, tak berapa perasan. Ijtihad ulama' sebelum daripada kejatuhan Osmaniyah. Sebelum kejatuhan Osmaniyah, kita kena tengok wakil pada masa itu. Jadi wakil pada zaman sebelum jatuhnya Osmaniyah, ijtihad yang dibuat oleh ulama' berbeza. Sekiranya ulama' yang sama berada ketika zaman Osmaniyah dah jatuh. Ketika Mulkan Jabariyah, ijtihad dia tak sama dengan ijtihad ketika sebelum Osmaniyah jatuh ataupun kerajaan Islam masih ada. Adalah yang sama, tapi ada yang tak sama. Bukanlah semua mesti tak sama. Tidak. Dia kena tengok wakil, realiti. Sebab tu, memahami manhaj haraki. Memahami macam mana sistem gerakan Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan, kita kena faham betul-betul. Contoh, zaman Mekah tak sama dengan zaman Madinah. Tak sama. Macam mana dia punya... sebab tu dia ada ayat-ayat Makiyah. Ada ayat-ayat yang daripada Madinah, daripada Madani, daripada zaman selepas daripada Mekah. Ada ayat-ayat yang ketika hijrah.
ketika hijrah. Kan? Maksudnya kebangkitan, dia macam fasa di antara Mekah Madinah tu dia ada hijrah, kebangkitan tu kan. Fasa nak membina kekuatan tu kan. Nak bertukar daripada Mekah ke Madinah. Antaranya tu, dia ada dia punya fokus. Sebab tu dia ada manhaj haraki, sistem gerakan Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam tu dia berbeza-beza. Jadi bila kita tengok fatwa tu, kena hati-hati. Kan ada fatwa-fatwa yang memang 100%. Ada fatwa-fatwa yang perlu teliti. Kita perlu teliti. Contoh saya sebut sini. Istilah jumhur. Istilah jumhur. Saya minta maaf, saya petik daripada beberapa huraian-huraian para ulama kita. Kan, jumhur ni bukan maknanya majoriti. Asalnya maksud majoriti. Tapi jumhur yang dimaksudkan bila kita teliti semula, kita halusi semula, maksud jumhur ni ialah mereka yang bersama sunnah sahabat-sahabat Nabi, sunnah Rasulullah, sahabat Nabi, kan? Dan para sahabatku. Kan? Al-jamaah. Kan? Jumhur ni maksudnya al-jamaah, yang bersama dengan al-jamaah. Jadi kalau kita kata saya ni jumhur, so kita kena ikut jumhur yang ada. Maknanya majoriti yang ada lah, pandangan orang lah, pandangan apa yang ada ni. Maka kan kalau pandangan itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, maka walaupun jumhurnya, majoritinya kata benda ni baik, tapi bertentangan, maka sebenarnya tak baik. Jadi apa saya tak ingat kata seorang sahabat menghuraikan sahabat Rasulullah SAW, saya tak ingat nama, nanti saya boleh cek balik. Dia kata apa? Yang dikatakan jumhur itu ataupun dikatakan jamaah itu ataupun jumhur itu, ramai itu, pandangan itu, ialah mereka yang berpegang dengan Al-Quran, sunnah Nabi, sunnah para sahabat, al-jamaah. Yang berpegang dengan itu. Barulah dimaksudkan jumhur. Walaupun dia seorang-seorang. Dia seorang aja pegang Quran dengan hadis, yang lain semua ikut sifat-sifat munafik. Rujuk kepada musuh, berkawan dengan musuh, jadikan musuh sebagai teman rapat dia, percaya dengan musuh, sedangkan Allah larang dalam Quran. Jadi orang ini dikatakan jumhur, sedangkan dia tidak rujuk kepada Quran dan hadis, dia rujuk kepada musuh. Rujuk kepada musuh Yahudi, Zionis. Maka pada ketika itu bukan jumhur. Jadi kita tengok balik, kan hari ini ada ulama sebut kita kena ikut jumhur. Betul, ada hadis Nabi kata. Ada hadis Nabi kata apa? Umat Islam aku yang majoritinya tidak akan bersama dengan kebatilan. Ada hadis tu. Tapi umat Islam maknanya umat yang mengikuti sunnah, mengikuti Quran, mengikuti sahabat-sahabat. Bukan umat Islam yang mengikuti Yahudi, Nasara. Ada juga umat Islam, namanya Muslim, namanya alim, tetapi dia mengikut rujukan bukan Islam, yang tidak ada takwa, yang tidak ada, bukan tak ada takwa, Islam pun tak ada. Itu jadi rujukan kita. Dah tak cukup, dah tak ada ke? Benda-benda orang-orang yang Islam tadi, yang beriman tak ada ke? Tak ada. Tapi dia tinggalkan orang beriman. Dia tinggalkan orang Islam, dia ambil orang-orang yang ada di luar sana. Contohnya, bab kesihatan. Contoh yang paling dekat dengan kita. Adakah di Malaysia ni tak ada pakar-pakar yang beriman? Tak ada pakar-pakar yang Islam? Berkenaan dengan penyakit-penyakit yang ada? Berkenaan dengan vaksin-vaksin yang ada? Adakah tak ada? Ada. Ketika kami membentangkan kajian-kajian kami, fakta-fakta kami, kepada ada satu majlis fatwa negeri, kita datang bersama pakar. Pakar-pakar yang beriman. Antaranya siapa? Profesor Mustafa Ali. Pakar farmakologi, pakar ubat. Pakar toksikologi, pakar toksik racun. Dan dia juga pernah bekerja dengan WHO. Dia pakar. Dia seorang yang beriman, seorang Islam. Dia takut dengan Allah. Dan dia menyatakan pandangan dia. Begitu juga dengan pakar-pakar yang lain. Ada lagi. Bukan dia seorang. Tetapi terima juga, rujuk juga
dengan orang yang bukan Islam, yang ada di luar negara, yang ada kepentingan untuk mendapatkan komisen daripada ubat-ubat yang tertentu. Malahan yang menjadi rujukan itu bukan orang Islam pun. Bila kita cek balik, rupanya ketua-ketua kepada gerakan Zionis antarabangsa. Ini yang menjadi rujukan ulama-ulama yang so-called tadi. Sebab tu ada ustaz sebut. Takkanlah 14 mufti kita salah. Takkanlah 14 qadi kita salah. Kan? Tak mahu sebut kat sini. Selagi mufti dan qadi hanya rujuk kepada orang bukan Islam, yang tidak ada iman, tidak ada takwa, malahan kita tahu dia Zionis dan kita tahu dia merupakan perancang memusuhi Islam, rujuk pada dia, kerana rujuk pada orang sebelum tu nampak macam orang Islam. Tapi dia bukan pakar, dia cuma tukang cakap kepada apa yang dikata oleh pihak antarabangsa tadi. Maka selagi itulah siapa pun yang berfatwa dengan fatwa yang rujukan tak betul, maka dia bukan jumhur. Dia bukan jumhur. Jumhur ni yang ikut apa yang ada pada Quran, sunnah, hadis, ulama-ulama, ijma' sahabat, ijma' ulama. Qiyas yang berasas pada sebelum ni, bukan. Sebab tu kita ni berada di zaman mulkan Jabbariyah. Sedarlah bahawa Osmaniyah dah jatuh. Osmaniyah dah jatuh dah. Yang ada tu apa? Yang ada semuanya kacau bilau. Kalau kita berada di zaman Osmaniyah, kurang-kurangnya khalifahnya masih lagi adalah rujukannya Al-Quran. Zaman Abbasiyah ke, zaman Umayyah ke, kurang-kurangnya kita tahu khalifahnya tu adalah generasi-generasi terikat dengan sahabat, dengan Rasulullah SAW. Kita kata dia cakap itulah dia, kita terima. Sebab dia ada takwa, dia ada iman. Tetapi sekarang yang memberi keputusan tidak ada takwa, tidak ada iman, tidak ada Islam, musuh Islam, kita jadikan rujukan. Maka di situlah kita bukan jumhur. Ada hadisnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan nak sebut kat sini, bila kita berada dalam sistem yang menguasai kita ni, bukan sistem kita kata pemerintahan Islam yang hakiki tadi, maka kita kena berhati-hati. Nak keluar fatwa pun bukan main keluar sebarang-sebarang aja. Tambahan lagi, kita dalam keadaan sedikit dan lemah ini, kita jangan bergaduh sama kita. Jangan bergaduh sama kita. Kita kena jaga kasih sayang. Maka siapa-siapa yang bergaduh, berselisih sama-sama kita ni, tikam belakang sama-sama kita orang beriman, orang Islam ni, maka sesungguhnya dia telah duduk di bawah perancangan syaitan, perancangan jahat iblis. Maka kita bimbang, dia tidak akan mendapat pertolongan Allah. InsyaAllah, kita bersama dengan solusi-solusi, insyaAllah esok malam, saya akan bersama-sama dengan kawan-kawan kita daripada Ansar. Kita akan bincang berkenaan dengan beberapa solusi-solusi yang kita patut buat bersama-sama. Jadi saya minta tuan-tuan kalau ada kelapangan, insya-Allah sebar-sebarkan. Esok kita akan bincang tentang solusi. Apa nak kena buat ni? Kan hari ni ada macam-macam pandangan, banyak pandangan, banyak pendapat. Jadi kita nak bagi pandangan-pandangan yang ada. Mudah-mudahan bila kita bagi itu, tuan-tuan dan puan mata Allah, kita sama-sama dapat lihat, oh macam gini kita kena buat ni sama-sama. Oh macam ni kita kena buat sama-sama. Maka bila kita faham yang itu, dengan realiti kita faham, wakil kita faham, realiti tadi, kita faham musuh sedang serang kita faham kita pula ada sunnahnya yang kita boleh ikut aja, bukan kita kena buat benda baru pun, ikut apa yang Rasulullah buat, kita ikut je. Yang sahabat buat, kita ikut je. Kita buat balik, maka insya-Allah sampai waktu kebangkitan Al-Mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah Allah, maka pada masa itu orang yang mengikut sunnah tadi akan bersama-sama dengan kebangkitan tadi. Inilah siasah politik kebangkitan ummah. Kita bukan hanya ikut arus saja, buat saja. Kita buat, tapi buat dengan kaedah syarak, buat dengan fiqh, dengan kefahaman. Bukan buat secara membabi buta, ikut aja. Orang buat, orang buat. Orang pergi undi, kita pergi undi. Orang pergi kita buat. Kita buat dengan kefahaman. Barulah kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba kepada syaitan atau hamba kepada sistem syaitan.
Baru kita jelas, baru faham. Jadi barulah kita nampak, subhanallah, rupa-rupanya Islam ni indah. Kerana segala yang ada di hadapan kita semua dilakukan atas dasar kaedah syarak. Atas kaedah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bukan sekadar ikut-ikut, sekadar kita rasa-rasa, saya rasa saya nak ikut pandangan ni, saya rasa nak ikut pandangan ni. Kita kena faham kenapa pandangan tu keluar, waktu bila pandangan tu keluar, dan kita faham kenapa kita kena berpandangan begini sekarang. Kerana kita di era kebangkitan Islam. Kita di era kebangkitan Islam. Kita kena gunakan setiap perkara kebaikan yang ada untuk kita bina kekuatan dan kebangkitan ummah. Kita kena maksimalkan. Barulah Allah akan tolong kita. Sebab kita melaksanakan sunnah, kita melaksanakan dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Itulah insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik. Fawathik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa adihasubulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتنا على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان في كل زمن اللهم انصرنا يا الله على ترك الدعوة وترك التربية وترك الجهاد في سبيل الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.